Okey, apa agaknya rahsia saya tunjukkan filem ini? Apa dia? Rahsia Ahmad? Buat apa? Dia sibuk mengajar sehingga dia lupa perasaan pesakit itu kan, sebab tak ada repo. Okay. Kita mesti merasa boleh tak pasang lampu ni. Jazakallah khairan. Kita mesti melihat semua orang keliling kita adalah makhluk kita, dan kita kena berinteraksi dengan mereka. Kita kena repo sekurang-kurangnya. Ya, ini nanti saya buat video masalah lain pula kan, tapi ini kebetulan saya buat contoh macam tu. Tak pernah tengok ke video ni, video klip ni? Oh, sebab dah pernah tengok tu yang malah nak komen kan. Dah tengok dah. Nak ceritakan bahawa kita kena bina repo dengan siapa-siapa saja. Kalau kita bicara dengan pelajar kita, dengan pesakit kita, dengan pagar kita, dengan kantin, dengan cleaner, dengan siapa, dan kalau kita belajar dengan sesiapa saja, kita kena bina repo sebab kita merasakan bahawa kita ini adalah merupakan pendakwah yang sedang diperhatikan oleh mereka. Sekurang-kurangnya, walaupun kita tak sempat berdakwah, kita ada kerja lain, ada urusan lain, tetapi raikan dia, raikan orang yang kita sedang berinteraksi. Kerana Nabi Yusuf walaupun di dalam penjara sekalipun, dia tetap mempunyai semangat pendakwah. Dia menyapa dan melayan orang yang dipenjarakan. Malah orang yang dihukum masuk penjara itu dia layan, mengambil masa untuk, kerana apa? Sesiapa sahaja yang kita jumpa, barangkali satu masa nanti dia ada peranan dalam dakwah ini. So, hargailah sesiapa sahaja. Okey, saya buka kepada seorang bincangan soalan, silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Saya ada dua soalan. Sebelum tu intro sikit dulu. Tadi salah satu cara dakwah adalah buat baik secara public kan, secara public. Tapi kadang-kadang kita rasa serba salah untuk buat, sebab kita rasa kita pun tak cukup buat takut wujud rasa wujud tu. Dan betul ke salah satu cara syaitan adalah dengan buat kita rasa bersalah untuk buat baik di hadapan ramai, lepas tu langsung kita tak buat langsung. Dan kalau kita tak cukup kuat, takut wujud rasa wujud ke hati kita, patutnya kita guna cara Nabi Yusuf ni. Satu soalan. Baik, kita memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Banyak ayat-ayat yang kita katakan qul. Qul itu maksudnya apa? Katakanlah. Ayat yang kita baca qul hadhihi, katakanlah. Nabi kena bercakap, kena memberitahu. Ayat yang sebelum dan ayat-ayat yang lain yang kita katakan bahawa memang kita diperintah untuk melafazkan izhab ila fir'aun, pergilah pada Fir'aun, kena berdakwah Nabi Musa. Dakwah memang kena macam. Tapi pada waktu yang sama, kita dilatih untuk membersihkan diri kita. Kita nak bangun sembahyang subuh, pergi masjid pun kadang-kadang kita takut riak. Mula-mula lah kan, mula-mula. Tapi bila dah hari-hari, kita tak terfikir pun orang akan puji kita. Ya, ketika permulaan itu, untuk kita jadikan benda yang biasa, untuk buat baik benda yang biasa, kita kena selalu lakukannya. Dan setiap kali kita lakukan, kita kena muhasabah diri kita. Dan salah satu poin yang sangat penting, ya, teruskan berdakwah, tetapi teruskan menuduh diri kita. Ini yang kita panggil al-ittiham bin nafs, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-ittiham bin nafs, ramai kena tuduh diri kita. Entah-entah aku berdakwah tadi tidak ikhlas, entah-entah aku mengajar tadi tidak ikhlas, entah-entah. Tetapi teruskan lawan perasaan yang datang itu, dan pada waktu malam kita tuduh diri kita, ya Allah, entah-entah aku tadi, ampunkanlah dosaku ya Allah, ya Allah, entah. Ya, tuduh diri kita. Tapi tuduh ni kena ada masa-masa yang tertentu.
Jangan sepanjang hari kita menuduh je. So, kalau anda tuduh diri anda akan jadi inferiority complex pula, akan jadi apa? Tak boleh nak buat kerja pula. Jadi kena imbangkan. Teruskan berdakwah, teruskan mempengaruhi orang, terus juga mengajar orang, tapi waktu yang sama bermujahadah untuk bersih. Sebab itu perlunya halaqah-halaqah. Kita bertemu setiap minggu, ceritakan balik apa yang kita buat, pengalaman kita, kelemahan kita, kejayaan kita. Dalam teman-teman yang duduk dalam satu lingkungan kita itu, dia akan membantu kita untuk mengikhlaskan kita. Jadi sebab itu bila bercakap pasal ikhlas ini, dia menjadi satu perkara yang sangat penting. Selepas Al-Fahmu, kita disebut dalam rukun Bai'ah Imam Hasan Al-Banna itu, selepas Al-Fahmu itu kita kena cek balik bagaimana keikhlasan kita. Tapi ia bertolak daripada faham dulu. Kenapa saya kena berdakwah? Nabi Yusuf kenapa dia kena cakap yang dia boleh mentakwilkan bukan hanya mimpi orang itu, tapi makanan orang itu, menu yang akan dia makan itu dia boleh predict supaya apa? Orang itu bertambah dan dia bersihkan diri dia. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian kerana Tuhan yang mengajar. So jawapannya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati, kena teruskan juga. Tetapi sekiranya ada halangan-halangan yang lain, nanti kita akan bincang bab lain yang kita namakan bab uzlah. Dan uzlah ini iaitu bagaimana kita nak membersihkan hati kita sementara. Tetapi pada umumnya jawapan saya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati kita. Seterusnya, soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz, dalam tata cara kita memberi dakwah kepada orang yang bukan Islam misalnya, kalau dekat dalam klinik kita biasa macam tajenguk, patient tu tak akan bersama kita untuk sepanjang hari, untuk sepanjang minggu, dan kita mungkin takkan jumpa dia, mungkin lagi 6 bulan baru kita jumpa dia balik. Dan pesakit ni contohnya pesakit non-Muslim. Dan adakah kita boleh mendoakan untuk pesakit kita? Sedangkan kita tengok dia dah jinak-jinak lah, dia kata dia suka kat kita, asyik nak jumpa lagi lain kali. Sila fahami dengan betul. Ini orang tua, orang 70 tahun ni macam mak lah pada kita. Ya. Tapi sebab dia bukan Muslim, apakah dibenarkan kita mendoakan? Sedangkan yang saya faham, doa orang Islam tu untuk mukmin dan Muslim aja. Tapi dari segi mana kita boleh mendoakan sehingga orang tu boleh tertarik kepada Islam? Jazakallah khairan daripada IJN, sahabat kita. Kalau ada dua perkara yang ingin saya highlightkan daripada soalan itu. Yang pertama sekali, semangat berdakwah kita itu mesti ada pada semua perkara dalam keadaan. Walaupun kita mungkin tak sempat mengajak dia mengucap kalimah syahadah, tetapi kita telah mula berdakwah dengan dia apabila kita telah berikan senyuman kepada dia. So dia kata, doktor ni Melayu, muka macam Cina juga. Dia kata, doktor ni Melayu, tapi Melayu ni baik, dia kata kan. Sebab sekurang-kurangnya dia dah betulkan satu persepsi kita. Melayu ni peramah, Melayu jiran aku sombong-sombong. Dia dah betulkan persepsi. Melayu ni tolong aku sungguh-sungguh, tak macam Melayu yang sombong-sombong kat luar. Itu telah mulakan dakwah melalui akhlak kita. Dan kemudian itu bila dia katakan pesakit tadi umur 70-an, dia diiringi oleh anak dia ataupun siapa. Dan sekurang-kurang anak-anak mereka, bila dia balik dia ceritakan waktu tu apa, sekurang-kurangnya dia telah melembutkan hati anak dan keluarga dia. Cucu-cucu dia datang daripada Pulau Pinang, daripada jauh, sama dia kata, tadi doktor kat AJN tadi cek saya macam bawang dia kencak. Oh tu suka bercakap. So dengan anda berikan senyuman, pegang tangan dia dengan begitu caring dan sebagainya, dia akan menjadi agent kepada kita, bukan untuk dia, tapi orang lain akan mula merasakan bahawa ada doktor Islam yang baik, ada orang Melayu yang baik, dan dia akan membetulkan persepsi itu. Anda telah mula berdakwah sebenarnya. Dan banyak lagi
perkara-perkara yang kita boleh pecahkan di perkara tersebut tadi. Yang kedua tadi, ketika mengatakan berdoa kepada non-Muslim, siapa yang mengatakan tidak boleh mendoakan kepada bukan Islam? Barangkali kita terkeliru apabila Nabi SAW ditegur dan ditegah daripada mendoakan hidayah, mendoakan untuk bapa saudara dia untuk masuk syurga, tapi itu satu perkara lain. Allah SWT membetulkan bahawa kuasa mutlak memberi hidayah ialah milik Allah. Cuma mendoakan kepada non-Muslim, saya boleh tunjukkan beberapa kes sahabat Nabi SAW yang pergi satu rombongan, dan dalam rombongan itu mereka keputusan bekalan ketika balik, terputus, maknanya tak cukup bekalan. Lalu dia singgah di satu tamasya dan seolah-olah dia minta dia dijamu sekali dalam tamasya dalam satu kabilah. Kabilah tadi tak benarkan mereka join makan, dan kemudian dia kata nak beli pula daripada kabilah itu. Kabilah kata jual pun tak nak. Maka pergilah dia dalam keadaan lapar, rombongan sahabat ini, dan terpaksa meneruskan perjalanan dalam keadaan bekalan tak cukup tadi. Tetapi tiba-tiba mereka dikejar oleh kabilah tadi kerana salah seorang daripada pemimpin, ada yang mengatakan ketua kabilah, ada yang mengatakan anak ketua kabilah, memberitahu bahawa mereka telah digigit oleh binatang berbisa dan minta dia tolong sembuhkan dan doakan, dan dia pun patah balik. Dan ketika itu dia jual mahal sikit. Dia kata kalau aku sembuhkan ini, engkau kena hadiahkan 40 ekor kambing, cukup untuk bekalan. Lalu pun orang kabilah berjanji. Lalu dia pun membacakan sesuatu dan sembuh sakit orang itu dan pulih. Dan bila pulih, dia dapat 40 kambing, dan setengah-setengah sahabat berbeza pandangan, boleh makan ke tak boleh makan kambing. Sahabat-sahabat yang berani ngap saja, sahabat yang tak berani teruslah lapar sampai ke Madinah minta izin pada Nabi. Dan Nabi SAW bila ditanya boleh tak makan kambing tu, Nabi pun sambil bergurau dengan sahabat, bukan hanya kata boleh, bawa main sikit, berarti benda tu halal. Lesson dekat sini, Nabi bertanya apa yang kau bacakan sehingga sembuh? Dia kata aku membaca Fatihah beberapa kali. Lalu Nabi bertanya siapa yang ajar engkau, sebab aku tak pernah ajar benda ini. So dia kata aku mendapat ilham daripada Allah. Nabi membenarkan benda itu. Menunjukkan bukan hanya sekadar mendoakan, bacakan Fatihah pula, bacakan ayat Quran pula kepada non-Muslim. Jadi nak tunjukkan kat sini bahawa boleh kita mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya, tapi kena berhati-hati ketika anda mendoakan. Kita tahu perbincangan kita tentang lima Bali dan sebagainya, kita tidak mendoakan ke ini, kecuali kalau anda kena pandai lah. Bila anda jumpa dia, kalau anda dah tahu fatwa mengatakan tidak boleh sebut direct macam tu, anda sebut lah selamat bercuti menyambut Happy Bali, tapi apa di Bali kan, anda kata selamat bercuti, anda mendoakan supaya dia happy ketika bercuti. So anda keluar daripada khilaf macam itu kan. So, kalau anda tidak mahu sebut direct macam, tapi bagi pandangan yang Dr. Yusof Qadawi semua dari daring, kata kita mendoakan tidak niat untuk kebahagiaan untuk apa-apa, tapi kita mendoakan agar dia hak dia sebagai seorang manusia, dan sifat agama ini rahmatan lil alamin. So kalau nak khilaf anda boleh keluar macam tu. Tapi poin tadi soalannya ialah wajar, boleh kita mendoakan non-Muslim untuk mendapat hidayah, kita mendoakan untuk sembuhkan. Saya tak tahulah kalau selama ni doktor diobat-ubat non-Muslim dia rasa dia boleh tak ubat dia ni kan. Malah bukan hanya setakat boleh ubat, boleh mendoakan sekali. Dan kita bercita-cita supaya semua manusia baik, tak kira Muslim ataupun non-Muslim, tak kira musuh ataupun sebagainya, kita boleh mengambil kesempatan untuk membantu. Wallahu a'lam. Soalan yang itu. Tanya macam soal doa. Kita tahu doa tu boleh, sebab dalam kes yang sahabat buat boleh untuk orang kafir tak ada masalah. Tapi doa tu sampai tak mana boleh, sebab kita tahu ke mana Rasulullah insist nak solat untuk orang kafir. Allah sebut istaghfirullah qawlan istaghfirullah la ilaha lahu. Sebab kata tak akan mungkin juga. Adakah nanti buat extend tu dia doa untuk kafir?
Dan doa kita tahu doa biasa untuk kebaikan tak pasal, tapi bagaimana doa untuk kampung kan? Pada ayat tu untuk kalau nak kampung kan. Ada kampung ni bukan pada Nabi saja, ataupun kampung. Dia ada beberapa tempat ayat yang sebegitu Allah SWT menyebutkan sama ada engkau mendoakan keampunan padanya atau engkau tidak mendoakan keampunannya. Dalam konteks lain pula, kalau engkau mendoakan keampunan sampai 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. So, tetapi kat sini kita kena ingat, kita tidak tahu adakah Allah akan mengampunkan dia atau tidak. Isunya ialah engkau minta ampun tak minta ampun pun, kalau aku tak ampunkan, aku tak ampunkan, seolah begitu. Tapi Allah tidak melarang untuk mendoakan keampunan baginya. Satu poin. Poin yang kedua pula, ya betul, Nabi SAW dia tahu siapa orang munafik tak, siapa orang yang bukan munafik. Senarai nama itu ada. Tetapi Nabi SAW bila dia wafat, sahabat-sahabat Nabi yang tahu